semua kumpulan uh, upload di Google Classroom ke? Semua kumpulan ke ada yang upload di tempat lain? Di WhatsApp ke mana-mana ke? Madam tanya kumpulan The Smart, Alicious, Ashwarya, Anastasia, Nicholas Wan dan Kenny kamu upload di mana? Di GC ke? Google Classroom, Puan. Okey, seterusnya kumpulan B, Mary Ming, Larissa Deris, Diana N, Katrina, kamu di mana? Google Classroom, Google Madam. Classroom. Godly, Nicholas, Good Combin, Jerry, upload di Google Classroom. Godly, Nicholas, Good Google Classroom. Google Classroom. Karina, Deborah, Esther, Gwen, kumpulan ni upload di mana? Google Classroom ke? Okey, pastikan semua orang dah upload satu lagi madam nak berikan peringatan sekiranya anda tidak hadir ataupun tidak mengikuti kuliah, okey, sila berikan surat ataupun sila berikan sebab kenapa anda tidak hadir. Kerana apa? Kerana kita masih lagi dalam minggu kuliah yang ke-9, okey, dan masih lagi mengikut prosedur kualiti PKS walaupun kita belajar secara atas talian ataupun secara online. Okey, so pastikan sekiranya anda tak nak gagal, anda tak mahu fail subjek saya, subjek yang sangat senang ni, nilai masyarakat Malaysia, anda tak nak fail, subjek ni adalah subjek wajib yang perlu diambil, tak nak lagi repeat untuk semester depan, maka anda perlu lulus subjek ini. Okey, so untuk lulus subjek ini sangat senang dan mudah, iaitu anda perlu menghabiskan semua assignment dan memberikan kerjasama dalam kumpulan untuk menggerakkan ataupun menyelesaikan assignment tersebut. Kita hanya ada 4 assignment sahaja, okay, dan madam rasa kamu boleh buat kerana kita untuk subjek ni tidak ada final exam. Okay. Untuk dalamnya ada ke Angelie anak George? Ada ke untuk kumpulan G ni? Kumpulan Fu Chuan Ling, Christina, Elvin dan Angelie. Angelie Angelie ada Angelie? Kalau ada masalah ke apa-apa ke nanti boleh bagi tahu madam Ada setakat ni ada apa-apa soalan tak sebelum kita nak mula ke sesi consultation? Tak ada. Tak ada. Madam assume kamu semua berada di skrin masing-masing walaupun kita tak buka video untuk maksudnya untuk menjimatkan penggunaan data. So madam assume kamu bersangka baiklah kamu berada di sana untuk dengar apa yang madam bagi tahu. Okey? Satu lagi, madam ni bukan orang yang strict lah. Maksudnya tak adalah macam kita boleh dirunding. Okey? So kalau ada masalah boleh bagi tahu kenapa, maybe line tak okey ke ataupun tak boleh buat video ke apa ke kan. Orang kata kalau ada masalah kita selesaikan masalah tersebut lah. Contoh macam Ashwarya kan. Ashwarya selalu ada masalah dengan line kat kawasan tempat kamu tinggal tu kan. So tak jadi masalah untuk orang untuk dia menghantar video. Asalkan kamu buat assignment tersebut lah, jangan tak hantar. Kejap
So kalau tak hantar assignment, nanti akan menyebabkan kesusahan kepada kamu lah di kemudian hari. So madam ni nak memudahkan kamu, so kena beri kerjasama lah untuk settlekan assignment. Okay? Boleh tak kelas ni? Boleh? Boleh, Boleh. madam. Kalau ada apa-apa masalah nanti boleh PM madam secara personal lah. Kalau sleeping partner boleh kick out kah? Siapa tu Alicious? Nanti PM madam ah. Okay, so masing-masing kena kalau kamu tak beri kerjasama dan bulan kamu kick out kamu, maknanya kalau kamu nak ada markah kamu terpaksa buat sendiri, berseorangan. So kalau tak nak buat berseorangan, pastikan memberikan kerjasama kepada kumpulan masing-masing lah. Okay, cari bahan ke, cari gambar ke dan sebagainya. Okay, group assignment ni sebenarnya mudahnya sekiranya kamu beri kerjasama kepada kawan-kawan. Sebab masing-masing pun nak markah kan. So kalau boleh buat bersama-sama, beri kerjasama. Satu lagi sebab kamu ni susahnya, cabarannya pada semester ni adalah kamu tak berjumpa antara satu sama lain di politeknik kan. Hari tu nak masuk semester lepas cuti tu, sepatutnya kamu masuk ke poli kan pada tarikh tersebut. Betul tak? Tapi tak dapat lagi nak masuk disebabkan oleh kes COVID yang makin naik. Betul tak? Itu kesukarannya, cabarannya. Tapi kita kena overcome the challenges lah. Okay? Maksudnya kalau kita nak markah, kalau kita nak lulus subjek ni, so kita kena beri kerjasama dengan kawan-kawan yang lain. So kalau ada masalah dan kawan kamu tak nak kamu berada dalam kumpulan tu, jadi kamu terpaksalah buat sendiri untuk markah. Jadi madam tak naklah macam tu berlaku. Okay? So at least kamu ada take part dalam assignment tersebut. 2 assignment ini beri kerjasama dan agihkan tu tugas. Kamu baru semester 2, sebenarnya masih lagi jauh perjalanan untuk sampai ke semester yang terakhir. So pastikan kita ni sentiasa on track dan on track lah. Maksudnya tidak mudah berputus asa, tidak mudah give up. Okay. Sentiasa dalam the right track. Ini lagi satu cabaran bila kamu buat kerja kat rumah, banyak gangguan dan sebagainya. Okay. Dan ini satu lagi cabaran lah untuk kamu, bagaimana kamu manage your time. Okay, supaya semua assignment dapat. Madam rasa bukan assignment bagi kelas madam saja. Kelak kamu juga ada subjek-subjek yang lain dari jabatan kamu sendiri. So kena manage time lah. Manage time. Time management is very important. Okay, as in order you want to finish all the assignment on time. Okay, kalau tak ada time management, memang ke laut. Satu lagi, kena manage juga diri untuk tidak selalu handle diri untuk tidak selalu melihat social media saja. So bila kita asyik kepada social media, kita tendency untuk tidak selesaikan assignment tu lebih banyak. Okay. So 12 jam tengok social media, main game saja, kan? So macam mana nak start kerja? Tu juga antara salah satu sebab lah kenapa tak ada persefahaman dalam kumpulan. Okay. Ada apa lagi tak sebelum kita start? Tak ada, madam.
Okay, Fu Chuan Ling ada tak dalam ni? Fu ada? Yes, madam. Ada. Ada Hmm. Okay. Kumpulan kamu nanti stay kejap kita akan bincang balik macam mana. Okay. Alright. Kita akan teruskan dengan kumpulan yang pertama. Madam akan lihat pada Google Classroom. Sekejap stop sharing kejap. Okay, yang berhubung hari ini, okay, quarter 4. Okay, memang check dari atas quarter 4 ni kumpulan Karina. So, ada tak ahli kumpulan dalam ni? Yang Hello? Ada ke? Karina ke? Deborah ke? Esther? Gwen? Ada tak dalam ni? Ada, madam. Ada. Siapa tu? Esther. Esther. Okay. So, kamu dapat tajuk untuk ideologi dia berkaitan dengan unsur keagamaan ataupun kepercayaan. Okay? Kamu semua nampak kan yang di skrin ni? Nampak tak? Adakah kamu juga nampak skrin yang sama macam madam? Nampak tak madam share skrin ni? Nampak. Okay. Dalam bentuk masyarakat ni, dalam masyarakat ideologi Islam. Okay, sudah buat. Okay, kamu ideologi Islam. Tapi kita mestinya LGBT saja, tapi juga mengupas berkenaan dan sekarang ni kumpulan ni memilih untuk mengupas berkenaan dengan LGBT. Satu lagi adalah kamu boleh juga kupas tentang ideologi IS. Pernah tak dengar? Pernah tak dengar ISIS? ISIS. Pernah tak dengar? Kelas. Tak pernah, madam. Tak pernah. Tak pernah. ISIS ni yang membawa fahaman ideologi berkenaan dengan ekstremisme dalam keagamaan. Contohnya dia ada menculik beberapa orang wartawan dekat di Syria dan sebagainya. Itu juga adalah ideologi songsang lah. Madam, jadi salah ada pendahuluan ni, madam. Kita mulakan dengan definisi dahulu. Boleh. Maksudnya tadi madam bagi satu isu lain. Okey, ada kamu boleh buat tentang LGBT ataupun kamu boleh juga buat tentang IS. Okey. So kamu kena tahu untuk buat blog, ni adalah blog kan, untuk buat blog, okey, kena ada pengenalan tajuk pada permulaannya. Isi kandungan kena ada sekurang-kurangnya 5 isi bagi tajuk yang dipilih. Okey, perlu ada penutup, kesimpulan, okey, dan pastikan pelajar menyatakan tajuk
program, section dan sebagainya. Untuk blog. Okay, so kita dengan punya point. Okay, kita akan perhatikan dan lesbian. Tak cukup lagi. Ada berapa point dia ni? Madam, suara madam kena robot. Apa? Dengar tak suara madam? Jelas tak? Jelas madam, tapi nanti dah sekat-sekat. Sekat. Ada Okey. ada Ada masa jelas, ada masa tak. ya. Untuk kumpulan LGBT sekarang ni jelas tak? Jelas sih? Sekarang ni. Tak, Jelas, madam. madam. Boleh lah. Okey. Okey, tak apa. Maybe mas section, tak apa. Nanti madam akan record session ini. Siapa-siapa yang tak jelas nanti boleh tengok balik video slide . Lagi dengan sini baru tapi sahaja. Ini baru masuk kita kena satu faktor yang menyebabkan masyarakat Malaysia ini terlibat dengan contohnya dan kenapa LGBT ini disebabkan apa? Okey, kenapa orang boleh terlibat dengan LGBT ni disebabkan apa? Kamu kena senaraikan dia punya kesan-kesan dan juga faktor-faktor terlibat dengan ideologi LGBT. Okey, baru last sekali berikan kesimpulan dan juga rujukan berkenaan dengan tajuk tersebut. Boleh tak? Boleh kumpulan ni? Tak ada masalah? Kalau tak dapat nak respon, boleh tulis kat ruangan chat lah. Nanti madam akan baca. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita plan Clarissa, Mary Ming, Diana, Anne dan Katrina. Okey, e-folio outline tajuk kamu adalah kumpulan ni tajuk nombor e-folio nombor 8 . Menghuraikan cabaran-cabaran dalam membentuk masyarakat Malaysia tentang materialism. So, apa yang kamu faham tentang materialism? Boleh tak kumpulan ni seorang boleh bercakap tak apa yang kamu buat, apa yang kamu poin-poin yang kamu ada dalam tajuk ni? Mary Ming ke, Clarissa ke, Diana ke, Katrina, boleh tak explain kepada madam poin yang kamu dapat daripada tajuk e-folio tersebut? Cabaran-cabaran dalam membentuk masyarakat tentang materialism.
Bulan ni tak ada dalam ni ke? Lain kamu semua teruk Ya, susah betul. Sekarang ni dengar tak suara Maida? Suara Maida makan Maida makan dulu apa yang kamu buat ni So pengenalan apakah itu materialism, bukan mentalism. Materialism adalah satu sifat yang tergolong dalam kalangan masyarakat sekarang yang sering menjadi keutamaan kekayaan harta kebendaan. Okey, ini betul berkenaan dengan materialism. Punca terjadinya materialism di Malaysia. Kenapa orang selalu kenapa orang selalu obses dengan kekayaan? Kenapa orang apakah kesan-kesan buruk dan juga kesan-kesan baik daripada sifat tersebut? Okey, itu semua kamu boleh masukkan dalam poin-poin kepada topik ini. Okey, boleh tak? And then kamu mesti ada kerumusan dan juga mesti ada kesimpulan. Alright, rakyat Malaysia ingin menjadi terlalu obses dengan kebendaan. Okey, so akibat belum. Okey, ramai rakyat berhutang tanpa berfikir, betul. So contohnya kalau dia bukan seorang yang kaya raya, tapi dia nak berbelanja macam orang kaya. Okey, so dia akan berhutang. Bila dia akan berhutang, apa akan jadi? So dia boleh, kalau dia tak mampu bayar, dia boleh ditarik kereta, ditarik rumah, diisytiharkan bankrupt dan sebagainya. Itu juga adalah kesan kepada sifat materialism tersebut. So poin-poin di sini kamu boleh cari adalah kesan-kesan materialism kepada masyarakat daripada sudut kesan baik dan juga kesan buruk, kesan positif dan juga kesan negatif. Okey, kamu juga boleh masukkan berkenaan dengan kesimpulan dan juga rujukan. Okey, boleh? Boleh kumpulan kumpulan mana? Kumpulan B. Okey, seterusnya kumpulan C. Ini adalah tajuk projek, betul tak? Sorry, mana kumpulan ni? Joel Balang ke? Ya, madam. Ya, madam. Okay. So Lionel, Claire dan Wilfred. Okay, langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi penyakit coronavirus pandemik tersebut merebak. Tengok sedikit berkenaan dengan tajuk topik untuk tugasan berasaskan masalah, yang mana kamu akan diberikan satu soalan masalah dan kamu harus menyelesaikan masalah tersebut. Okay, so kan madam dah bagi garis panduan ni dalam grup WhatsApp tersebut. Jadi kamu kena baca garis panduan ini kerana di situ ada arahan tugasan mana kamu kena mengikut format tersebut. So dia mesti ada pendahuluan, isi kandungan, kesimpulan seperti biasa. Macam mana kamu buat esei, macam itulah. Tidak ada yang luar biasa pun dengan assignment ni. So langkah-langkah yang perlu diatasi untuk mengatasi situasi yang berlaku. This one is your question. Situasi yang berlaku pada masa sekarang yang mana seluruh dunia telah dikejutkan dengan serangan penyakit berjangkit coronavirus pandemik COVID-19. Kita sebagai warga negara Malaysia, apakah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi penyakit tersebut merebak? So kamu kena bagikan langkah-langkah, solution, untuk mengatasi penyakit tersebut merebak. Apa solution yang kamu dapat? Yang pertama, menjalani kuarantin diri di rumah atau di pusat yang disediakan khas. Menangguhkan
program-program yang tidak kritikal, betul, mengisi apps tracker seperti MySejahtera. Okay, sentiasa menjaga kebersihan diri. This one, all the point must ada elaboration. Okay, yang lebih details. Okay, kenapa kena okay, you kena bagi explanation yang lebih detail. Okay, so contohnya menjalani kuarantin di rumah. Kerana menurut World Health Organization, contohnya bila kita mengkuarantin diri di rumah, bla 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 bla. Faham tak? You punya point must be supported with proof dari segi statistik, dari scholar yang mengeluarkan, dari mana-mana kementerian ataupun dari pertubuhan sedunia. Perlu ada data tersebut, statement tersebut untuk support you punya point. Faham tak kumpulan ni? Boleh? Bila kamu ada support dokumen tersebut, kan, kamu punya esei, tugasan berasaskan masalah akan jadi lebih cantik. Okay? Dekat sini memerlukan kepada pembacaan yang banyak lah. Okay, so setiap orang, contohnya ada 5 poin kat sini, so setiap orang ambil 1 poin contohnya, so cari elaborate lagi. Okay, gunakan ataupun kalau kamu ada WhatsApp group ke, kalau kamu ada WhatsApp yang boleh, WhatsApp kan boleh ada 8 orang kan, kamu boleh berbincang dalam WhatsApp video call tu. Okay, apa fakta-fakta ataupun statement yang kamu nak tambah. Okay, so esei yang baik adalah esei yang disupport, yang disokong dengan data, yang disokong dengan statistik, yang disokong dengan kata-kata tokoh, yang disokong dengan isu-isu di surat khabar, yang disokong dengan statement daripada kementerian. Itu adalah satu esei yang bagus. Boleh? Okay, so point tak ada masalah. Kesimpulan dan rujukan. Okay, so boleh proceed untuk kumpulan ni. Seterusnya kumpulan, okay, ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh tulis di ruangan chat, nanti Madam akan baca dan Madam akan jawab soalan kamu. Seterusnya adalah kumpulan this one dah, The Smart. The Smart Ashwarya, Anastasia, Viviana, Nicholas Wan dan Kenny Walter. Okay, so kita akan tengok dan The Smart, tajuk nombor 4 berkenaan uraikan cabaran-cabaran dalam membentuk masyarakat Malaysia tentang sains dan teknologi. Okay, so kamu mesti ada introduction, pengenalan tentang sains dan teknologi. Okay, apa itu sains dan teknologi? Okay, tambahan sedikit kumpulan ni adakah dalam ni? Boleh take note apa yang Madam bagi, komen. Tambahkan dalam sains dan teknologi ni kamu kena cari pasal Industrial Revolution 4.0 ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri 4.0? Okay, yang selalu diwawarkan sekarang. Boleh Okay, seterusnya cabaran-cabarannya, kesan sains dan teknologi positif dan negatif. Okay, mana kesan positif dan negatifnya belum lagi ada? Belum Ada. Ada? Ada. Mana kesannya tak nampak. Ada next page ke kat sini? Nak saya send ke puan? Tahu je lah apa yang kamu dah bincang tu. Pada cepat. Baca. Tinggal dia mendengar. Dia punya positif dan negatif ke puan? Ya. Iya, dia punya negatif tu isu macam isu cetak rompak dan cara langkah mengatasinya. Okay. Dan seterusnya isu jenayah, cyber
juga langkah mengatasinya juga, Puan. Lepas Okey, tu jenayah isu cyber, kemudian jenayah cyber boleh masuk tentang scam-scam. Okey, scammer-scammer yang memperdaya orang dan akhirnya mereka kehilangan wang ringgit dan sebagainya. Scam tu tidak wujud. Ni semua boleh masuk dalam jenayah cyber juga untuk kesan buruk sains dan teknologi. Okey? Okey, ada lagi? yang last isu perjudian secara online. Okey, so perjudian secara online. Satu lagi, kamu boleh masukkan isu penularan berita palsu. Itu juga adalah cabaran sains dan teknologi pada masa kini. Penularan berita palsu ataupun penularan wabak. Sekarang ni bukan saja ada wabak pandemik COVID-19, kita juga ada wabak fake news, merata-rata. Okey, news yang tidak benar ataupun news yang tidak tahu dia punya kesahan benar ataupun tidak, tapi dia viral. Okey, dan sangat-sangat memberikan satu kesan yang negatif kepada masyarakat. Okey, so cabaran positif dia adalah yang pertama, cabaran sains dan teknologi juga boleh masuk juga cabaran untuk mereka yang berada di, apa cabaran kamu as a student dan dari segi teknologi ni. Okey, mungkin sebaran apa? Sebaran orang kata sebaran lain yang tidak menyeluruh kan untuk sampai ke kawasan-kawasan pendalaman. Yang itu memberikan satu cabaran kepada kamu lah untuk seorang pelajar dari segi sains dan teknologi. Okey, boleh? Dari segi positif dia pula, positif dia apa? Positif dia apa yang kamu dapat? Sains dan teknologi telah membuka mata masyarakat Malaysia akan kepentingan menggunakan teknologi dan maya semenjak pandemik COVID-19 melanda setiap negara. Okey, apa yang positif dia? Teknologi ni? Okey, itu boleh masuk Yang pertama, teknologi ini membantu kamu as a student untuk meneruskan pembelajaran secara atas talian. Okey, maksudnya bila kamu tidak boleh berada di kawasan institusi, maka kamu masih lagi boleh melancarkan proses PNP. Itu juga boleh jadi satu benda yang positif. Okey. Antara lain, sains dan teknologi membantu kepada pertumbuhan dari segi perkembangan teknologi perubatan negara. Itu juga boleh masuk kepada kelebihan teknologi perubatan. Kalau dulu kita nak buat, contohnya kita ada penyakit mata kan, kita tak boleh nak buat treatment, tapi sekarang bila ada peningkatan ataupun perkembangan kepada teknologi, kita boleh menyembuhkan penyakit tersebut. Itu juga adalah satu kelebihan teknologi. Okey, boleh? Kita juga boleh meramalkan hujan ataupun meramalkan cuaca di sesetengah kawasan. Itu juga adalah kelebihan teknologi. Okey? So, boleh masuklah untuk kamu punya point Okey? Seterusnya untuk kumpulan The Smart juga tajuk projek berkenaan dengan hormati caranya kita memupuk ataupun mengekalkan budaya hormat menghormati antara satu sama lain. Betul ke? Ini tajuk kamu kumpulan ni? Betul. Mana Anastasia, Viviana, yang lain ni? Saya Puan, Anastasia saya. Alicious ada. Okey, mana Anastasia? Anastasia, dia quit. Oh, quit. Oh, this one yang quit Apa pula madam?
Okey, untuk kumpulan ni, untuk tajuk tadi, keluarkan adalah bagaimanakah caranya untuk memupuk dan mengekalkan. Okey, bagaimana kamu nak semai budaya hormat menghormati dalam kalangan orang sekarang. Bagaimana nak semai ataupun mengekalkan budaya hormat menghormati tu. Respect each other, respect religion, respect dari segi perayaan dan sebagainya. Okay, so kamu kena cari dari segi diri, keluarga, jiran, rakan sekerja, masyarakat, kepentingan dan iktibar pengajaran yang diperolehi nilai murni, kesan pengamalan sikap menghormati. Okay, so tak ada masalah, yang ni boleh proceed untuk tajuk tugasan berasaskan. Okay, so seterusnya kumpulan TMB. Apa TMB ni? Ini entah tadi. Kepercayaan kepada Tuhan. Okey, ini lagi sekali kumpulan tadi, kumpulan Mary Bing, Clarissa, Diana N dan okey, ni tajuk kamu punya tugasan berasaskan masalah. Nilai-nilai perpaduan masyarakat Malaysia, bagaimanakah kita mengamalkan agama dan budaya kita tanpa berlakunya sebarang persengketaan berlaku. Berikan contoh dan cara-cara rakyat Malaysia mengamalkan kepercayaan. Okey. Cantik dah. Bagus betul. Okey. Okay, so kamu introductionnya kamu mulakan dengan pengenalan Malaysia sebagai negara berbilang budaya dan agama. Okay, boleh. Isi kandungan. Sikap budaya dan agama lain semakin hari semakin kecil. Okay. So bagaimana nak mengekalkan ini tajuk nombor berapa TBM ni, kumpulan ni? Nombor 1, Madam. Nombor 1. Berlaku masalah sesekan rakyat Malaysia yang tidak menghormati seperti mengibarkan bendera Malaysia secara terbalik dan menepati bucu yang betul. Sebagai rakyat yang sayang dan akan negara, bincangkan bagaimana cara untuk memupuk semangat cintakan negara dan mengatasi masalah tersebut. Okey, bagaimanakah cara untuk memupuk semangat cintakan negara? Okey, so bagaimana cara untuk memupuk semangat cintakan negara? Okey, so kamu buat, kamu bincangkan dulu bagaimana berlakunya perselisihan dalam masyarakat. Okey, betul perbezaan tingkat kebudayaan, anggapan percaya hanya satu agama benar. Okey, sikap menghormati budaya dan agama lain. Okey, ini semua boleh jadikan satu poin, kesan-kesan. Okay. Langkah-langkah mengatasi. Okey, bagaimana nak memupuk semangat cintakan negara? Okey, langkah-langkah mengatasi ni kamu boleh cari dari sudut individu, daripada sudut komuniti, daripada sudut daripada sudut individu, daripada sudut keluarga, daripada sudut komuniti dan juga masyarakat. Okey, dekat situ kamu akan dapat satu langkah penyelesaian yang secara menyeluruh. Okey, so sebagai seorang individu, apakah yang perlu dia lakukan untuk menyemai semangat cintakan negara dalam diri dia? Okey. Mungkin dengan
dengan mengenali tokoh-tokoh kemerdekaan ataupun dengan merasa tanggungjawab kepada persekitaran kerana dia sangat sayang kepada Malaysia, so dia bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan di kawasan tempat dia tinggal. Itu dari sudut individu. Daripada sudut keluarga, bagaimana untuk menyamai sikap cintakan negara. Okey. Dalam masyarakat, mungkin dalam keluarga itu boleh sama-sama untuk menyambut hari kemerdekaan ataupun sama menggantungkan bendera ataupun mengibarkan bendera semasa hari kebangsaan. Okey. Menyokong pasukan bola sepak negara juga boleh jadi satu contoh ataupun the moment satu detik perpaduan ataupun detik semangat cintakan negara itu berlaku. Okey, menyokong pasukan Malaysia dan sebagainya, itu juga boleh jadi satu poin dalam kamu punya esei ni. Okey, tidak menjadikan agama sebagai bahan politik boleh juga. Okey. Okey. So, kamu boleh note apa yang Madam cakap tadi tu dan kamu boleh tambahlah mana yang patut, mana yang kurang. Okey, kumpulan ni. Seterusnya, so ada dua kumpulan yang dah bentang kedua-duanya, kumpulan A dan juga kumpulan Mary Ming. Seterusnya, kumpulan DGU ni kumpulan daripada DGU Oh, kamu dah siap ke ni? Blog ni? Joel Balang, Ming, Wilfred, Claire, Lionel, Ecclesia ke masih lagi ongoing ke dah siap ni? Nak cakap boleh ni boleh on mic. On mic tersebut. Ke masih lagi ni Belum 100% sudah. Saya nak tengok Okey. Madam tengok dia punya point dulu baru saya buat dia betul-betul ni habis. Okay, mana point dia, Joel? Ada tekan. Kalau Madam tekan tu ada ni keluar Madam dekat cabaran tu. Okay. Menurut Prof. H. Mahmud Yunus ni Saya ni kering idea Madam. Saya mencari idea. Okay, kamu kena, introduction ini kamu kena, bila kita nak buat esei, kita kena menggunakan kata tanya. Okay, question lah, soalan statement yang bentuk question. Okay, apakah kepentingan pendidikan kepada masyarakat? Okay, so contohnya bagaimanakah saluran untuk mendapatkan menyemai sikap cintakan ilmu dalam masyarakat? So kamu kena gunakan what, who, where, when, how tu dalam kamu punya esei supaya dia punya idea tu boleh berkembang dan berkembang dan berkembang. Okay, dia tidak limited kamu punya idea. So permulaannya kita boleh cakap berkenaan dengan sejarah pendidikan di Malaysia. Bermulanya sejarah pendidikan di Malaysia ini adalah pada tahun 1957 ketika Malaysia mendapat kemerdekaan. Okay, pendidikan pada ketika itu merujuk kepada sekolah-sekolah mubalik yang didirikan oleh masyarakat, oleh penjajah-penjajah British yang datang ke Nusantara pada ketika itu, ke Tanah Melayu ataupun ke Borneo. Okay, dan kenapa masa ketika itu kepentingan pendidikan sangat dititik beratkan walaupun pada zaman penjajahan. Okay, so ini juga boleh masuklah kamu ambil daripada scholar-scholar menurut Profesor H. Mahmud, pendidikan adalah satu usaha. Boleh juga satu introduction yang baik juga. Okay, kita juga boleh masukkan latar belakang sejarah pendidikan di Malaysia juga boleh masuk. Okay, dalam kamu punya pengenalan. Okay, ataupun masukkan juga what's the importance of education, how education can change the people minds and thinking. Itu juga boleh masuk dalam introduction. Okay? Okay.
Saya dah cakap. Terusnya, cabaran-cabaran dalam membentuk masyarakat Malaysia tentang pendidikan. Okey. Cabaran untuk mengekalkan perpaduan kaum, gejala sosial yang tidak baik. Betul. Kenapa orang sekarang tak suka lagi untuk mencari ilmu? Sekarang tak suka lagi untuk membaca buku. Kenapa tak ada lagi walaupun kita menjalankan kempen membaca tapi orang tak nampak orang suka kepada buku. Okay, so itu juga boleh jadi satu benda untuk kamu kembangkan idea. Mementingkan hiburan. Okey, betul. Mementingkan hiburan daripada keperluan untuk menimba ilmu. Orang sekarang ni lebih suka kepada TikTok. Orang lebih suka jadi Insta famous. Orang lebih suka jadi YouTubers. Kenapa sekarang ni lebih suka kepada benda-benda sedemikian? Adakah seeking for attention? Terlalu nakkan perhatian ataupun nak jadi famous dengan lebih cepat. Okey, itu juga boleh jadi satu point dalam kamu punya isi. Okey, dan sekarang kamu juga boleh masukkan statistik berapakah percentage masyarakat Malaysia ini menghabiskan masa dengan dengan gadget-gadget ataupun dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Juga boleh masukkan. Macam statistik lah, madam. Ya, statistik. Statistik. Kamu boleh ambil Okey. daripada mana-mana jurnal ataupun artikel. Satu lagi, madam nak cakap, sebenarnya untuk cari artikel ni sangat senang lah. Kalau open source ataupun source, okay, kamu hanya type saja Google Scholar, okay. Yang lain pun boleh tengok Google Scholar ni, kat sini banyak artikel yang boleh kamu cari. Contohnya, kamu tak boleh cari panjang-panjang lah. Kamu tak boleh lah. Kalau nak cari source ataupun sumber, okay, rujukan, tidak boleh tulis tajuk panjang-panjang. You kena tulis keyword sahaja. Contohnya keyword kamu adalah pendidikan. Okay. So, kamu tulislah pendidikan. So, dia akan keluar pendidikan semua berkenaan dengan pendidikan kat sini. Okay. Kat sini kamu boleh cari mana-mana artikel yang relate dengan kamu punya assignment. Okay. Yang mana yang boleh kamu ambil di isi-isi untuk top up kamu punya point. Okay. Pembelajaran yang kompleks dan maya. Okay. Pembelajaran yang kompleks dan maya ni, Fred ni, boleh masuk juga berkenaan dengan ketika kita dilanda COVID-19. Apa yang berlainan je. Kita kena berubah selari dengan perubahan lah. Kalau sekarang dilanda wabak COVID-19 tapi kita masih lagi nak menjalankan pembelajaran secara tradisional, kamu semua tak akan habis syllabus sampai minggu ke-14, betul tak? Kalau madam kata madam tak nak lah belajar buat kelas online ni, okay? So kamu pandai-pandai lah kamu nak belajar macam mana. So bila madam tak ikut kepada trend perubahan kepada masyarakat pada ketika ini, zaman ini, okay, zaman era pandemik ni, maka silibus pengajaran ataupun pendidikan tu tidak dapat tercapai. Dia punya counselling outcome tu tidak dapat tercapai. Okay, disebabkan oleh kekangan-kekangan tertentu. Sebab itu pendidikan juga perlu selari dengan perubahan zaman tersebut. Apa yang berlaku pada zaman tersebut. Kita tak tahu lagi apa yang akan berlaku pada 2021, 2022, 2023, 2024. Apa yang akan berlaku. Kita pun tak expect kita akan belajar macam ni pada tahun 2020. Kita ingat 2020 tu kita nampak teknologi berkembang kan. Ada kereta terbang dan sebagainya. Tak ada kereta terbang dah sekarang ni. Kan sekarang ni adalah apa yang ada? Terpaksa duduk rumah, penjarakan sosial dan sebagainya. Itu juga boleh dijadikan satu input dalam pembelajaran yang kompleks dan maya ni. Apa kekangan-kekangan dalam pembelajaran kompleks dan maya? Banyak isu kat sini boleh masuk. Kalau kamu seorang yang boleh ada isi point, idea boleh dikembangkan dengan lebih baik. Okay? So, point ni tak jadi masalah, cuma macam mana kamu nak elaborate the point, mesti disupport dengan macam madam cakap tadi lah, essay yang baik mesti disupport dengan statement daripada pihak
berkuasa, contohnya berkepentingan, boleh disupport dengan statistik, boleh disupport dengan kata-kata daripada orang yang pakar ataupun statement-statement yang keluar daripada surat khabar, data-data dan sebagainya. Itu adalah yang terbaik untuk elaboration. Okay? So, Boleh, madam. faham Penatlah madam. Hmm. Seterusnya. Okay. Kumpulan. Okay, keep coming yang mana yang masih lagi belum hantar upload boleh upload terus. Kalau kamu nak madam komen untuk penambahbaikan boleh upload. Kalau kamu rasa kamu tak nak madam komen, itu ikut suka kamu lah. Nanti kalau dapat markah sikit jangan salahkan madam Seterusnya adalah apa lagi tadi yang belum. Iswan dah kan? Iswan dah, yang ni dah, yang ni dah, yang ni dah. Yang ni bukan, ni assignment yang lepas kan? Ya. LGBT dah. Okay, Obocop satu lagi yang baru upload tadi. Obocop adalah kumpulan Godly, Nicholas, Kurt Cobain dan Jerry. Tadi dah bagi madam yang e-folio kan? Satu lagi ni untuk ni bukan. Ini yang e-folio lah. E-folio untuk TBM toleransi. Okay. Okay, toleransi bincangkan cara mengatasi masalah ini. Salah. Ataslah, e-folio menghuraikan cabaran-cabaran dalam membentuk masyarakat Malaysia tentang pengaruh budaya luar. Okey, apa itu pengaruh budaya luar? Contohnya, kita boleh ambil berkenaan dengan isu black metal. Pernah dengar tak black metal? Black metal. Pernah Wan. Saya Pernah? black metal Wan, tak adalah. Black metal kamu Okey. So, budaya luar ni adalah budaya barat ataupun budaya K-pop yang masuk ke Malaysia ni. Apakah kesan daripada budaya tersebut? Budaya luar ni tak semestinya budaya barat daripada Eropah, daripada Amerika Budaya luar ni boleh jadi macam budaya K-pop. K-pop ni macam budaya Korean pop. Kumpulan-kumpulan tu yang menjadi kegilaan remaja pada zaman sekarang. Kan macam kamu-kamu ni. Ya, saya Wan. Apa yang menjadi kesan kepada kamu? Mungkin terpengaruh daripada sudut makanan kan. Mereka lebih suka makanan Korea menjadi lebih terkenal di Malaysia. Kebudayaan Korea menjadi lebih terkenal di Malaysia. Okey. Dan ini boleh menyebabkan kepada kesisihan kepada kebudayaan dan pemakanan masyarakat tempatan. Contohnya orang dah suka makan makanan Korea dah sekarang ni dia tak tengok dah sambal belacan dan sebagainya. Dia tak nak dah. Contoh itu pengaruh budaya luar. Contoh dari segi pemakanan, dari segi kebudayaan, daripada sudut cara pemakaian. Okey, mungkin sambal belacan Wan. mungkin gaya-gaya rambut dah jadi macam gaya-gaya K-pop dah sekarang kan. Itu juga boleh jadi satu isi ataupun point. Apakah kesan pengaruh budaya luar kepada komuniti masyarakat di Malaysia. Mungkin kalau sekarang ni kamu boleh lagi kenal tentang tarian masyarakat kamu, tarian Iban, tarian Ngajat dan sebagainya. Tapi bila generasi-generasi akan datang, dia tidak lagi tak nak beritahu tentang kebudayaan tempatan, maka kebudayaan masyarakat asli ataupun asal dia akan terhakis satu demi satu. Okey? Mungkin pada tahun 2030 orang tak tahu dah apa itu budaya budaya Iban masyarakat makanan tradisional Iban orang dah tak tahu dah. Sebab apa? Sebab pengaruh budaya luar yang masuk tu terlampau mengekang ataupun macam memberikan satu pengaruh yang hebat kepada kebudayaan tempatan. Okey? So, itu boleh jadi satu idea lah untuk kamu bincangkan dalam kumpulan. Terikut dengan budaya orang lain. Okey, kelakuan daripada budaya luar, daripada segi pemakaian dan sebagainya. Terikut dengan standard budaya luar.
Okay, kalau introduction untuk topik ini kamu boleh masukkan, kalau kamu ambil berkenaan dengan black metal, punk dan sebagainya, fashion barat ni, kamu kena bagi sedikit lah. Sedikit sejarah ataupun permulaannya bila berlakunya budaya punk. Budaya punk tu sendiri datang daripada negara mana? Okey, pada tahun bila dia mula menular kepada negara-negara lain? Ataupun kalau kamu nak ambil tentang budaya Korean, okey, kamu boleh bagi introduction tu daripada segi budaya Korean pop ataupun K-pop mula masuk ke di Malaysia sekitar tahun berapa, okey, bermulanya dengan kumpulan-kumpulan apa, okey, budaya ini bagaimana budaya ini berlaku. Okey, ini adalah daripada sudut permulaan penceritaan tersebut, permulaan esei kamu tersebut, okey, dan boleh masukkan dengan cabaran-cabarannya, apa cabaran-cabaran yang akan berlaku sekiranya pengaruh budaya ini sangat-sangat hebat dalam masyarakat. Itu boleh dari segi pemakaian, kebudayaan, adat, kepercayaan dan sebagainya. Okey, itu semua boleh masuk dalam isi. Okey. So, tak jadi masalah, kamu boleh teruskan. Seterusnya adalah toleransi. Okey. Untuk kamu TBM, tugasan berasaskan masalah, tajuk nombor berapa? 7 1, 2, 3, 4, 5, 7. Okey. Soalannya adalah seorang makcik telah mengundurkan keretanya dan tanpa sengaja telah melanggar seorang budak di belakangnya. Kita sebagai ibu bapa kepada budak tersebut ataupun pelajar tersebut, fikirkan cara menyelesaikan masalah tersebut. Okay, so macam mana nak selesaikan masalah ni? Okay? Langgar makcik tu balik pun. Tengok kamu punya jawapan. Apa jawapan kamu? Yang pertama, bersikap adil dan bertimbang rasa. Okey. Untuk memberi perhatian lain kali dan maafkan dia. Berterus terang. Okey, yang paling bagus adalah kita kena makcik tersebut kena bertanggungjawab lah. Bertanggungjawab, contohnya kalau berlakunya kecederaan kepada budak tersebut. Macam madam dah bagi jawapan pula kan. Ini jawapan kamu lah. Okey, madam bagi sikit lah. Sikit je lah. Okey. So kalau apa tu? Makcik tersebut kena bertanggungjawab lah kepada sekiranya berlaku kecederaan dan sebagainya, kena hantar untuk mendapatkan rawatan kerana dia perlu bertanggungjawab terhadap apa yang tindakan telah dilakukan. Okey, dia tidak berhati-hati, okey, bila mengundurkan kereta. Okey, sebenarnya banyak isu berkaitan dengan isu ini ada contohnya ada kalau kat surat khabar kalau kita pernah baca ada macam ibu bapa yang dia tak prihatin ataupun tak check dulu kalau ada macam kanak-kanak, kalau kanak-kanak lalu, kanak-kanak yang kecil tu lalu dekat belakang kereta kita kan, nak undur kereta mana kita nampak, betul tak? So kita sebelum nak undur tu kita kena check dulu dekat belakang kita ada apa-apa ke kan, kena pastikan bahawa belakang kereta tu tiada apa-apa halangan ataupun tiada manusia dan sebagainya baru kita undurkan kereta. Okey, so banyak kejadian-kejadian seperti ini yang menyebabkan kepada kematian. Okey, yang secara tidak sengaja yang boleh menyebabkan kepada penyesalan di kemudian hari. Okey, so untuk tidak berlaku penyesalan, kita kena berfikir dahulu dan buat tindakan yang betul. Kena check dahulu belakang tu ada tak manusia ke, baby ke tengah lalu ke, tengah merangkak ke, tengah apa ke kan. Budak-budak kecil bukan kita nampak pun melalui side mirror ataupun melalui cermin dalam kereta tu kita tak nampak sebab dia kecil, dia pendek kan. Kalau orang-orang dewasa ni kita nampak lah kan melalui cermin tersebut. Okay, so itu boleh jadi satu poin lah. Okay, terima kasih. Okay, so ini tak ada masalah, boleh teruskan saja dengan alamak dia terkeluar. Proses saja dengan kamu punya itu So setakat ni semua madam dah bagi komen. Ada tak lagi kumpulan yang belum lagi? Dan tengok chat saya. Kamu bagi dekat WhatsApp ke?
Tak, dekat GC ni. GC. Dekat Webex ni. Kejap, sabar. Saya tanya madam dekat chat. Okey, Deborah. Sekiranya tambahan isi LGBT kecelaruan terhadap rasa suka sama jantina. Okey, kecelaruan terhadap rasa suka sama jantina. Kenapa boleh berlakunya kecelaruan tersebut? Kenapa boleh berlakunya rasa suka kepada orang yang sama dengan jantina? Boleh juga masuk tambahan isi tersebut. Okey? Ideologi songsang Okey, untuk madam. boleh untuk ideologi songsang Okey. So satu lagi, apa yang dimaksudkan soalan tajuk kami orang sebenarnya sebab confused. Apa yang diminta sebenarnya tajuk kami? Tajuk yang mana, Deborah? Yang ideologi songsang madam sebab tajuk anaknya macam tricky madam. Okey, tajuk kamu tu, kamu kena cabaran-cabaran untuk apa tu? Apa tajuk lagi sekali? Cabaran-cabaran dalam membentuk masyarakat Malaysia tentang ideologi songsang. Maksudnya cabaran-cabaran dalam memberikan satu pengetahuan tentang masyarakat Malaysia berkenaan dengan ideologi songsang. Maksudnya kamu kena elaboratekan daripada segi apa itu ideologi songsang. Jadi di sini kamu pilih berkenaan dengan ideologi LGBT, betul tak? Okay, so kamu kena berikanlah satu penerangan kepada masyarakat Malaysia apakah itu LGBT, what is the definition of LGBT, apakah yang menyebabkan dia dalam kategori ideologi songsang. Okay, so apakah kesan-kesan LGBT ini kepada komuniti masyarakat. So bila orang suka lelaki, perempuan suka perempuan, kan? So adakah akan berlakunya perkembangan statistik perkembangan dalam jabatan perangkaan untuk generasi-generasi seterusnya? Apakah akan berlakunya perkembangan ataupun pertumbuhan manusia dengan lebih pesat? Kan? Kan itu juga boleh jadi satu isi. Okey, kesan-kesan LGBT kepada masyarakat. Okey, apakah faktor-faktor yang menyebabkan orang ini boleh terpengaruh dengan ideologi LGBT? Itu juga boleh jadi satu poin. Okey, boleh datangkan 3 poin. Okey, faktor-faktor yang menyebabkan orang terpengaruh kepada ideologi LGBT. Okey, satu lagi, bagaimanakah cara penyelesaian kepada masalah ini? Okey, supaya orang tidak terikut, tidak terpengaruh dengan ideologi songsang. Okey, so ada kamu juga boleh masukkan ada tak kata-kata daripada mana-mana scholar ataupun cendekiawan ataupun pakar-pakar berkaitan dengan LGBT. Okey, apa dia orang punya statement berkaitan dengan LGBT itu juga boleh masuk sebagai satu isi. Okey? Okey, faham tak setakat ni? Madam cuba untuk memahamkan kamulah seberapa yang boleh. Okey? So, untuk itu kumpulan last kami. Ya? Ya, ada soalan lain? Saya nak tanya pasal untuk penyelesaian masalah. Ya. Sebab tajuk kasih sayang, madam. Tajuk kasih sayang. Madam. Ya, tajuk kasih sayang dekat sana dia ada kait dengan, dia macam ada kaitkan dengan ekonomi sekarang. Dengan keadaan ekonomi sekarang, bagaimanakah caranya ibu bapa pentingkan kasih sayang terhadap anak untuk menguruskan masalah tersebut, iaitu masalah car seat. Macam mana nak kaitkan dengan keadaan ekonomi? Okey, baru-baru ini Malaysia mewajibkan penggunaan seat untuk setiap anak dalam satu kereta. So, dengan keadaan ekonomi sekarang, bagaimanakah caranya ibu bapa yang pentingkan kasih sayang terhadap anak ini untuk masalah tersebut? Okey, contohnya macam ni. Ekonomi sekarang ni kamu boleh ambil lah tentang ekonomi ketika wabak pandemik COVID-19. Bila berlakunya wabak pandemik COVID-19 ni, dia bukan sahaja mempengaruhi kepada kesihatan manusia, tapi juga dia memberikan kesan kepada ekonomi. Okey,
apa kesan kepada ekonomi? Contohnya bila berlakunya wabak sedemikian, okey, bila berlakunya PKP contohnya, orang tak boleh keluar, orang kena ada penjarakan sosial, kan, pergi kerja berkilir-kilir. Ada setengah company yang memotong gaji pekerja mereka sebab bekerja secara bergilir, tak bekerja secara full hours, full jam. Okey, yang menyebabkan isu pengangguran juga lebih drastik, terutamanya dalam kalangan mereka yang terlibat dalam sektor tourism ataupun sektor penerbangan dan sebagainya. So ramai mereka yang terpaksa dibuang kerja, syarikat nak cut cost, terpaksa menganggur dan sebagainya. So dalam kalangan ekonomi sekarang ni kan, so macam mana ibu bapa nak menguruskan kewajipan penggunaan kasid dalam kalangan keluarga mereka, sebab kasid ini adalah satu benda yang diwajibkan dalam diwajibkan oleh kerajaan, kasid. Maksudnya pada ketika itu kerajaan telah mewawarkan untuk setiap keluarga yang mempunyai kereta haruslah menggunakan kasid sebagai satu langkah keselamatan kepada anak-anak mereka, anak-anak yang masih kecil lah. Kalau macam umur macam kamu dipakai kasid tak patutlah kan, anak yang kecil, untuk keselamatan mereka dalam kenderaan tersebut. Okey, so bagaimanakah ibu bapa tu nak bagaimanakah cara mereka nak ikut arahan kerajaan at the same time dalam keadaan ekonomi sekarang ni. Okey, so point dia boleh jadi, contohlah Madam bagi satu point lah untuk perkembangan idea kamu. Bolehlah bagi point contohnya contohnya setiap keluarga ataupun ibu bapa boleh mengambil kaedah mencari kasid yang telah digunakan ataupun mana-mana tempat jualan ataupun yang second hand walaupun murah tapi digunakan untuk keselamatan anak-anak. Okey. Balik Madam. Lagi sekali. Ya Okey, Madam. maksudnya yang pertama sekali adalah ibu bapa boleh mencari inisiatif. Okey, boleh mencari inisiatif dengan boleh mencari inisiatif dengan mencari kasid yang telah digunakan, okey, ataupun yang kasid yang second hand untuk kegunaan dalam keluarga. Okey, walaupun dalam ekonomi sekarang tapi dia masih lagi mampu untuk dimiliki, mampu miliklah, berkemampuan membeli kasid mengikut harga, membeli kasid tersebut mengikut kemampuan diri sendiri, mengikut kemampuan keluarga tersebut. Okey. Beli dekat Shopee Madam, murah. Okey, sebab sekarang kamu boleh juga cerita pasal Shopee dan sebagainya, kerana kita sekarang kita sekarang di zaman digital, kita boleh cari secara online dan sebagainya yang murah, dan kita boleh compare harga dan sebagainya. Okey. Yang ketiga, kita boleh sharing dengan saudara mara ataupun yang mana-mana yang agak-agak usia anak dia dah dewasa, dah tidak memerlukan kasid, so dia boleh share ataupun dia boleh berikan kasid tersebut kepada keluarga yang lain yang lebih memerlukan. Itu juga boleh jadi satu langkah lah dalam penggunaan kasid di zaman ekonomi yang mencabar ini. Dapat tak? Boleh ke? Madam. Esther, boleh? Boleh Madam, boleh. Okay. Alright. Setakat ni semua ada soalan lagi tak? Kalau tak ada soalan, so Madam berhenti setakat ni dahululah. Okay, so terima kasih semua. Madam harap apa yang Madam bagi, poin-poin tersebut kamu boleh gunakan untuk buat assignment. Okay, so sekiranya ada masalah nanti boleh personal DM Madam. Okay, dan Madam harap kamu dapat hantar tugasan ini
Dan buat kerja bersama-sama, kerja sama dengan kawan-kawan walaupun kita ni tak dapat dan berjumpa face to face, tapi kita boleh menggunakan teknologi yang ada untuk menyelesaikan assignment. Okay, Madam remind sekali lagi e-folio last date adalah pada, walaupun Madam tulis kat situ 20 hari bulan Selasa, tapi Madam bagilah last date. Last date adalah pada 20 hari bulan November. Sekejap Okey, untuk e-folio harus dihantar pada last adalah pada 23 Oktober. Okey. Last tu yang paling last hari Jumaat, last boleh hantar 23 Oktober jam 12.30 malam. Kamu boleh hantar saja di Google Classroom. Manakala tugasan berasaskan masalah adalah pada last date adalah pada 13 November, kamu boleh hantar sebelum jam 12.30 malam di Google Classroom. Okey? So kalau tak ada apa-apa lagi, terima kasih semua dan pastikan beri kerjasama kepada kumpulan masing-masing. Kalau tak berikan kerjasama, maka anda akan dapat tajuk berseorangan dan anda kena buat berseorangan. Okey. So apa-apa masalah boleh personal DM Madam dan Madam harap kamu proceed untuk dua saja assignment untuk semester ini, dan kerana subjek ini tidak ada final exam, kamu 100% hanyalah assignment sahaja. Okey? So, terima kasih semua dan anda boleh keluar daripada Webex. Sebelum keluar, pastikan dah tulis nama dulu. Alright, okay. Thank you, Abang. Okay, Thank you, Madam. alright. Okay, Fu Chuan Ling and the gang, stay dulu jangan keluar Okay. Fu Chuan Ling, Christina, Elvin, Angeli. Elvin tak ada Angeli. Terima kasih, Madam. Okay, yang lain semua keluar kecuali kumpulan ni saja yang stay. Keluar kamu, keluar daripada Webex ni. Baik, Madam tu. Okay, jumpa lagi. Okay, yang lain keluar kecuali kumpulan Fu Chuan Ling, Christina. Okay, Fu. Eglesia keluar. Ni dia nak kena ni juga ni. Dengan Kenny. Kenny, keluar Kenny. Okay, Fu. Apa masalah kumpulan kamu ni? Madam, saya pun tak tahu. Kamu tak hantar lagi, tak hantar lagi mind mapping untuk e-folio dan juga projek kan, betul tak? E-folio dan juga tugasan berasaskan masalah kan? Yang ada satu saya sudah buat. Yang mana yang kamu upload tu? Punya. Kamu dah upload? Kamu upload di GC ke? Saya panggil itu Katrina. Katrina? Katrina bukan grup kamu. Apa nama dia lah? Siapa? Kamu Fu Chuan Ling, Christina, Edward. Edward ni Edward ni sebenarnya dia dah tangguh pengajian kan? Madam check dalam SPMP, dia ni sebenarnya tangguh pengajian. Iya. Saya pun tak pasti. Dia di KA 2C Siapa? Christina ke? Christina ada upload dalam ni ke? Iya. Tak Saya ada ada pun. Christina. Tak ada pun Christina tu upload dalam ni? Tak ada ke? Tak ada.
Okay, kamu upload lagi sekali dekat GC tu boleh tak Fu? Boleh, boleh. Yang selalu buat kerja siapa dengan kamu? Yang Christina. Kamu dengan Christina je? Ya. Elvin? 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 Kevin dia cakap dia busy. Dia busy buat apa? Tak tahu. Ya, busy ke? Buat apa busy-busy tu? Tadi dia kata dia dekat sini ke? Dekat maksud saya dekat Poly ke, Elvin? Ya, dia dekat Poli. Okay, kamu kena bagi dia tugasan Dia kata dia busy ke apa, kamu kena bagi dia tugasan. Kalau dia tak buat, dia kena buat seorang lah. Boleh, boleh. Okay, Angeli? Angeli tak tahu, dia tak respon. Ni lagi seorang ni, memang nak kena surat marahan pada madam ni. Hari tu madam suruh dia hantar video pembentangan yang dia tak masuk tu masa bentang. Tapi Ya. dia pun tak respon madam. Angeli ni satu kelas dengan kamu untuk subjek-subjek lain tak? Subjek jabatan kejuruteraan. Tak sama. Tak sama. Okay. Tak apalah Fu, kamu dengan Christina nanti upload lagi sekali mind mapping dekat GC nanti madam akan komen dekat situ. Boleh? Okey, boleh. Okay, itu saja. Kamu boleh keluar. Terima kasih.